Hello, Assalamualaikum. Selamat kembali semua ke Film Vicinity Channel. Dan di dalam video kali ini kita akan review satu filem yang berjudul The Batman. So basically The Batman merupakan filem, the first superhero film based on comic yang dikeluarkan pada tahun 2022 ini. Dan filem The Batman ini juga diarahkan didirectedkan oleh seorang pengarah yang sangat terkenal, tak lain dan tak bukan Matt Reeves, mengambil tanggungjawab untuk mengarah filem The Batman ini. Dan pelakon-pelakon di dalam filem The Batman ini dibintangi oleh pelakon-pelakon yang sangat terkenal, which is Robert Pattinson sebagai The Batman, Zoe Kravitz sebagai Selina Kyle, Paul Dano sebagai The Riddler, Colin Farrell sebagai Penguin, Jeffrey Wright sebagai James Gordon, dan juga Andy Serkis sebagai Alfred. So basically the short synopsis for this Batman film merupakan terdapat banyak corruption di kalangan orang-orang elit di Gotham City ni, which is kalau kita tahu pun Gotham City really a city that full of chaos, full of kemusnahan, full of corruption dan sebagainya. Benda itu diceritakan di dalam komik dan sebagainya. In this film memang dia revealkan politician orang-orang elit di Gotham City itu memang terlibat dengan corruption. Dan there is one villain for this Batman film, iaitu The Riddler. Dia tends to untuk membongkarkan, to unmask the truth of these elite people, untuk bagi tahu kepada citizen of Gotham City ni, di mana orang-orang yang kau mengangkat sebagai mayor, sebagai ketua polis, sebagai ketua jenayah dan sebagainya, ataupun polis yang investigate tentang narkotik dan sebagainya kan, orang ini semua tak boleh dipercayai, semuanya korup, semua benda kan. So The Riddler memainkan peranan itulah. Dan The Riddler juga merupakan serial killer lah di dalam filem The Batman ini, di mana dia hunt for those elite people. Sebab dia rasa, since kau ni korup, aku akan bunuh kau, aku akan tunjuk kau mati, aku akan reveal kau punya secret selama ni yang kau simpan dekat public dan sebagainya. Dan Batman Bruce Wayne, dia tends to stop lah apa yang The Riddler ini cuba buat dengan membunuh orang-orang elit ni. So basically itu adalah the short synopsis for this film. So kita move on kepada benda yang aku suka lah untuk the film The Batman ini, which is banyak benda sebenarnya, benda yang aku suka dalam film The Batman ni. Tapi aku rasa aku tak dapat highlight semua benda sebab aku tak tulis skrip apa-apa. Aku just pakai apa benda yang aku ingat lah dalam kepala aku. The first and foremost adalah Batman itu sendiri. Aku suka cara macam mana Matt Reeves twistkan karakter Batman ini, twistkan dia punya storyline, twistkan dia punya origin. Biasanya kalau kita nak cerita lah pasal karakter hero dan sebagainya kan, dia akan start dengan karakter origin of that character lah. Contohnya seperti kalau kita cakap pasal Batman, Bruce Wayne merupakan anak lelaki kepada Thomas Wayne, dan Thomas Wayne dan juga isterinya mati akibat event di Gotham City itulah kan. So basically benda tu tak disentuh sama macam filem The Dark Knight. Dia twistkan benda tu, masih ada message di mana Bruce Wayne adalah anak yatim, Thomas Wayne mati ditembak dan sebagainya. Benda tu masih disentuh. Cumanya the startup untuk filem ini, kau akan dapat terus Batman menjadi The Dark Knight di Gotham City selama 2 tahun right away. Dan adalah narration sepanjang tu di mana Bruce Wayne dia macam bercakap lah, di mana dia telah menjadi Batman selama 2 tahun dan sebagainya lah, dan apakah efek dia menjadi Batman dan sebagainya. Dia ada menceritakan benda tu. So aku rasa benda ni sangat fresh, sangat baru untuk karakter Batman ini. Sebab aku rasa Matt Reeves tahu audience kenal karakter Bruce Wayne, kenal karakter Batman, macam mana Bruce Wayne jadi Batman dan sebagainya, apakah puncanya. Audience tahu pasal benda tu. So disebabkan itu Matt Reeves twistkan dia punya origin. That's benda yang aku suka. Kalau nak menyentuh karakter Batman ini juga, aku suka macam mana Matt Reeves bawakan karakter Batman ini pergi ke detective value lah. Sebelum ini kita tak dapat sangat the detective value of Batman, but literally in this film kau akan dapat 80% detective value of Batman. Kau akan dapat 80%, which is sangat tinggi. Biasanya kita akan dapat Batman yang penuh dengan action dan sebagainya, dan di dalam filem ini kau akan dapat Batman yang cuba untuk menyelesaikan teka-teki misteri yang disediakan oleh The Riddler. Kalau nak cakap pasal Batman ni kan, aku rasa Batman ni nampak lagi takut lah sebenarnya, lagi horrifying. Sebab the first act dalam filem The Batman ini, aku dapat rasakan satu perasaan dalam hati aku, di mana ni aku tengok cerita Batman ke, aku tengok cerita hantu ke, aku tengok cerita Pontianak. Kau akan dapat rasakan benda tu. Sebab even villain-villain yang kecil-kecil di dalam filem The Batman ini pun, once dia nampak sudut gelap di bandar Gotham City tu kan, contoh ada sudut gelap kat situ kan,
tiba-tiba kan Batman boleh muncul daripada situ. Seram bongok, sumpah seram gila. Dengan background music dia tu memang kena nampakkan Batman itu as person yang sangat dark, yang sangat horrifying. Gila, sumpah gila. Even villain dalam cerita Batman ini, dia nampak spotlight yang Batman atas awan macam biasa kita tengok dalam filem-filem Batman sebelum ni. Dia orang takut, dia orang lari bertempiaran. Sumpah weh, aku macam serius kau sampai tahap tu ke takut Batman? Siap, aku jadi takut gak, bangang gila. Tapi benda tu something yang sangat bagus lah. I think kalau nak diceritakan Batman mana yang lagi menakutkan sama seperti komik kan, I think Robert Pattinson punya Batman, sumpah dia play a good role lah. The setup of the city, the setup of the Batman itself sangat menakjubkan. Sumpah dia betul-betul, Matt Reeves dan juga Robert Pattinson betul-betul keluarkan the value of detective, the value of a dark Batman, the value of horrifying Batman. 3 elemen yang sangat penting di dalam filem The Batman ini, dan mereka berjaya executekan benda tu. So benda yang kedua adalah aku suka character build up. Character build up untuk Batman, of course memang aku suka. And after that Selina Kyle sebagai Selina Kyle Catwoman tu aku suka, yang dilakonkan oleh Zoe Kravitz. Lepas tu James Gordon aku suka, Penguin, The Riddler pun aku suka. The character build up untuk karakter karakter di dalam filem The Batman ni semua reach, bagi aku dia reach 100%. Sangat bagus, walaupun tidaklah diberi minit masa yang sangat banyak, tapi dia orang berjaya executekan dia orang punya role. Contohnya, aku nak tekankan karakter The Riddler ini yang dilakonkan oleh Paul Dano. Sangat menakjubkan weh. Sumpah kau akan dapat rasakan scene di mana The Riddler ini nampak seperti Joker Heath Ledger di dalam Batman The Dark Knight tu. Korang akan nampak benda tu. Aku taklah nak cakap benda ni sama tau, tapi The Riddler seems to be sangat menakutkan. A villain yang sangat menakutkan, walaupun tanpa superpower. Dia just a villain yang di otak dia dah didamagekan dengan event di Gotham City yang penuh dengan corruption dan sebagainya. So aku rasa benda tu sangat, villain The Riddler ni sangat menakutkan. Dia mengingatkan aku kepada Joker. Aku suka jugalah cara mereka twistkan karakter The Riddler ini. Aku dapat rasakan bila aku tengok The Riddler ni, dia tak sama seperti Jim Carrey punya The Riddler tu. Dan aku lebih tengok dia kepada Joker ataupun The Riddler di dalam Batman The Arkham Knight di dalam PS4. Kalau korang mainan game tu, sangat sama. Aku dapat rasakan shot tu yang sangat menakutkan untuk karakter The Riddler ini. Ada jugalah aku kena pujilah the relationship between Zoe Kravitz dan juga Robert Pattinson, The Batman and juga The Catwoman. Something yang kita tak dapat 100% relationship untuk karakter Batman. Contohnya seperti Batman The Dark Knight kan, ke The Rise of the Dark Knight, something like that lah. Ada kita tengok Catwoman yang dilakonkan oleh Anne Hathaway tu kan, tapi dia tak berjaya untuk build upkan the relationship between Batman dengan Catwoman 100%. Tapi untuk filem The Batman ni, The Batman dan juga Catwoman punya relationship sangat bagus. Aku rasa mencapai 100% punya relationship. Dan juga aku nak tekankan the relationship between Batman dan juga James Gordon. Aku suka dah scene di mana mereka cuba untuk menyelesaikan teka-teki misteri oleh The Riddler ini kan, untuk menyelesaikan misteri di corruption di Gotham City dan sebagainya. So aku suka benda tu di mana contohlah macam Batman bagi satu jawapan, lepas tu James Gordon bagi satu jawapan lagi. Dia orang cuba menyelesaikan teka-teki ini bersama. Aku suka benda tu. Something perjalanan yang kita jarang tengok di dalam filem Batman. Aku tak boleh nak terlepas pandang dengan the camera angle, the cinematography untuk filem The Batman ini sangat menakjubkan. Aku tak ingat siapa yang leadkan cinematography ni, tapi the scene di mana car chasing dalam filem The Batman ni, aku macam aku kagum gila. Sumpah aku kagum gila. Kalau nak dibincangkan pasal cinematography, selain daripada tu aku juga suka the setup untuk filem The Batman ni. Dia bukan nampak seperti filem Batman yang baru yang live in a modern age. Tak, kau tak nampak betul. Kau nampak seperti Batman yang berada di middle age, something like that, dengan teknologinya yang tidaklah berapa modern. And after that aku suka filem The Batman ni kan, Matt Reeves dia betul-betul menguji rating PG-13 tu kan. Sebab ada beberapa scene dalam dalam filem The Batman ni di mana Batman pukul orang tu kan, sampai sepatutnya nampak berdarah dan sebagainya, tapi dia tak tunjuklah scene yang berdarah tu. Dia coverkan scene tersebut kan dan sebagainya. Tapi still
even though filem The Batman ni rating dia PG-13, tapi still dia orang dia orang mencapai potensi of make it this film as horrifying as possible. Dia orang berjaya untuk executekan benda tu. Aku sangat memuji filem ini. Sebabnya ada orang pertikaikan lah, katanya filem The Batman ni akan jadi horrifying, akan jadi dark dan sebagainya. Tapi macam mana kau nak buat benda tu di bawah rating PG-13 kan? Aku pun ada doubt lah pasal benda tu. Tapi once aku tengok filem The Batman ni, aku really the element of horrifying tu memang sangat dirasai walaupun PG-13. Benda ni menunjukkan ataupun this movie proof that even though kau keluarkan filem PG-13, kau still boleh manage to make it horrifying ataupun filem yang menakutkan. Itu something yang aku patut bagi kredit lah kepada production, kepada pengarah filem, kepada pelakon-pelakon, kepada editors dan sebagainya kan. Memang aku bagi pujian. Selain itu, benda ni macam kelakar sikit lah, tapi aku suka music background dalam filem The Batman ni. Basically dia banyak ulang yang sama tau. Yang lagu theme Batman ni kan, dia ulang banyak kali dalam scene dalam filem The Batman ni. Tapi apa yang menarik ni, kau tak rasa lagu tu bosan tau. Kau tak rasa macam alah, asal dia guna lagu sama tu kah lagu lain? Bagi aku lah, aku tak rasa macam tu. Bila aku tengok, walaupun scene-scene yang berbeza, tapi dia menggunakan lagu yang sama kan, kau dapat rasakan satu vibe of kau berada dalam filem The Batman kan? Kau akan dapat rasakan benda tu sebab lagu main theme song dia tu sangat memang kena dengan scene-scene dalam filem The Batman ni. Okay, so kita move on kepada benda yang aku tak suka lah. Untuk dia bukanlah tidak suka, membenci plot dalam filem ni, tapi something yang aku tak suka tu adalah the ending of, bukan the ending lah, the third act of this film. So basically, kalau kita tahulah, basically filem-filem first act dia akan build up, second act pun dia akan build up, and the third act akan jadi climax dan sebagainya. Tapi aku rasakan climax dia tu macam tak berapa menarik. Aku tak rasa macam I'm in the climax mode, I'm in the final act. Aku tak rasakan benda tu. Maybe disebabkan ni lah, sebab yang logik adalah disebabkan main villain lah untuk filem ni, which is The Riddler. Basically The Riddler memang tak boleh lah untuk hand to hand combat dengan Batman ke something yang orang expect kan. Memang tak boleh buat benda tu. Dalam game pun dia tak buat macam tu, dalam animated series pun dia tak buat benda macam tu kan. So I think benda tu berkait dengan main villain lah. Sebab The Riddler ni bukanlah a villain yang seperti Bane kan, seperti villain-villain yang lain lah yang boleh bantai Batman sampai lunyai ke dan sebagainya kan. Dia tak boleh buat benda tu. So basically aku faham kenapa the climax for this film jadi macam tu kan. Tapi bagi aku tak menarik lah. Aku tak rasa interesting sangat dengan the final act for this film. Aku lebih tertarik dengan first one, dengan second act. Memang aku tertarik cara mereka selesaikan teka-teki The Riddler ini. Aku suka benda tu berbanding dengan the final act for this film. Oh ya, aku lupa nak mention tadi, something yang aku suka juga is Batman dalam ni, Batman Robert Pattinson ni kan, dia langgar, bagi aku rasa dia langgar lah prinsip jadi Batman macam Christian Bale punya Batman tu. Batman ni dia punya lansi tau, dia main gedah tempat orang, lepas tu dia bantai orang ikut suka hati dia, which is itulah satu elemen yang nak kukuhkan lagi. Dan Robert Pattinson punya Batman sangat menakjubkan, sangat bagus, sangat perfect macam mana Robert Pattinson memainkan role of the Batman. Itu something yang aku sangat suka. So lepas tu kita pergi juga kepada siapa yang boleh tengok filem ni. Literally aku rasa aku terpaksa agree lah dengan most of people, di mana if you enjoy filem Joker, then kau akan enjoy lah filem The Batman ni. Sebab filem ni berdurasi selama 2 jam 55 minit, sangat lama dan sangat draggy. Tapi bagi aku ini adalah draggy yang menarik, bukan draggy yang bosan. Draggy yang membuatkan kau as an audience, kau entertain dan juga kau engage dengan storyline di dalam filem The Batman ini. Ianya seperti seakan-akan Bruce Wayne ataupun Batman ataupun James Gordon mengajak kita semua untuk involvekan diri kita, berfikir siapakah The Riddler, siapakah dalang kepada sebuah benda ini. Itu something yang aku sukalah in terms of filem-filem yang berkaitan dengan misteri, berkaitan dengan detektif, berkaitan dengan thriller, cara selesaikan masalah dan sebagainya. Aku suka benda itu. Akan tapi aku rasa ada sesetengah orang lah
Kalau since tak enjoy Joker kan, kalau kau tak enjoy Joker, lepas tu korang datang untuk pergi melihat Batman ini dengan expectation that this Batman is going to be film that full of action dan sebagainya, tidak sama sekali. Aku boleh cakap 80% dalam filem ni is about Batman try to solve a mystery berbanding daripada Batman membantai orang. Aku rasa 20% je dibantai orang, literally most of it dia cuba menyelesaikan teka-teki oleh The Riddler ini. Dan kalau korang berminat dengan filem menyelesaikan puzzle, menyelesaikan teka-teki, then this film is for you. Tapi kalau korang betul-betul mencari reboot filem of Batman untuk Batman yang membantai orang, yang melunyaikan orang dan sebagainya, ini bukanlah filem itu. Walaupun memang ada action scene dalam filem ni, tapi aku sebenarnya aku enjoy action scene tu, tapi aku rasa aku lebih enjoy cara mereka menyelesaikan puzzle tersebut. Aku rasa aku lebih suka benda tu, sebab itu adalah the core value of Batman sebenarnya, detektif yang sangat bagus. Macam aku cakap tadi lah, kalau korang peminat Batman, korang akan enjoy benda ni. Tapi kalau korang peminat Batman yang suka Batman involved in action, kan, aku rasa 3 jam tu, 2 jam 55 minit tu korang akan rasa macam buang masa gila lah. Sebab aku tengok dalam masa aku pergi tengok kat Power Gam tu kan, aku tengok ramai orang yang terlelap, menguap dan sebagainya. Tapi aku faham sebab this film is not for everyone lah, to be honest. Dan kalau korang tanya aku adalahkah ini adalah another DC punya projek yang boleh meloncatkan DC punya rating kembali? For me, I think it is yes. Tapi kita balik kepada konsep that this film is not for everyone tu je. Dia bukanlah satu filem yang mana semua orang boleh pergi tengok dan entertain. Seriously talk, the problem ataupun the problem yang diketengahkan dalam filem ni is about corruption among elite members dan sebagainya. Dan itu something yang bukanlah sesuai untuk kanak-kanak. Aku tak rasa mereka kanak-kanak boleh figure out ataupun find out the mystery di dalam filem The Batman ni is something yang attractive, something yang interesting untuk dilihat. Dan biasanya kanak-kanak suka tengok filem orang tumbuk dan sebagainya berbanding daripada menyelesaikan misteri. So aku rasa for kids tak sesuai lah filem ni, dan juga tak sesuai untuk orang yang tidak suka filem yang menyelesaikan masalah. Basically aku tengok Batman ni dia sama seperti macam filem Knives Out, sama macam filem 21 Bridges daripada Chadwick Boseman tu kan. Dia ada those kind of team lah macam tu. So last but not least lah untuk rating aku towards this film. Sebelum tu aku nak bagi tahu lah, aku rasa mesti akan tanya aku, adakah filem The Batman Robert Pattinson ni merupakan Batman yang lagi baik daripada The Dark Knight? Aku rasa daripada perspektif aku rasa they stand on the same level. Diorang tak melebihi apa-apa. Tak ada The Dark Knight lebih bagus daripada Batman, ataupun Batman lagi bagus daripada The Dark Knight. Sebab aku rasa ada something yang different lah about the Batman Christian Bale dengan Batman Robert Pattinson ni, is the Robert Pattinson ni lebih mengetengahkan a detective mode of Batman. Tapi that person another person, Christian Bale punya Batman tu lebih mengetengahkan action of being a Batman. Aku rasa macam tu. Walaupun the persona of Robert Pattinson dan juga Christian Bale, dalam Robert Pattinson ni kau akan nampak macam lebih kepada Batman yang memakai topeng Bruce Wayne. Tapi dalam Christian Bale punya, Bruce Wayne yang memakai topeng Batman. Sebab dalam Robert Pattinson punya Batman ni, dia seperti macam Bruce Wayne tu tidak dia tidak kisahkan a persona of Bruce Wayne. Dia tak kisah pasal benda tu. Apa yang penting bagi dia adalah untuk claim justice untuk mak ayah dia dan juga for the Gotham City lah. Berbanding dengan apa Christian Bale punya Batman tu, dia masih lagi mengisahkan persona of Bruce Wayne, di mana Bruce Wayne ni seorang yang kaya raya kan, suka lepak dengan perempuan dan sebagainya. Yang ni tak, yang ni memang don't give a damn langsung tentang perempuan ke tentang duit, aku tak kisah. Yang penting aku memang nak hapuskan crime dekat Gotham City, which is benda tu yang aku sangat suka. Dia memang betul-betul pegang core value of being a Batman. So rating aku untuk filem The Batman ini adalah sebanyak 9/10 Magnificent Star. Aku really suka benda ni, dan aku sarankan kepada sesiapa yang betul-betul meminati karakter Batman, korang memang akan enjoy filem ni. Kalau korang tak suka detective mode Batman, jangan pergi tengok filem ni, serius. Korang akan rasa 3 jam tu memang rasa buang masa. So itu adalah ratingku 9/10 Magnificent Star. So apa pendapat korang tentang filem The Batman ni? Korang dah tengok, bagi komen ke bawah.
Kalau belum tengok, pergi tengok dulu dan komen balik. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah meluangkan masa di sini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.